Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan sambung kuliah online kita, kuliah jual beli online. Siri kedua, malam ini siri kedua. InsyaAllah sekejap lagi kita akan mula. Kita tunggu sementara tu, kita tunggu kawan-kawan kita join dulu. Kita tunggu kawan kita masuk dulu. Sekejap lagi kita akan mula. Kita tunggu sekejap lagi. Wassalatu wassalamu ala sementara kita tunggu kawan-kawan kita boleh share. Adik duduk tepi. Nanti. Adik di bawah. Ada gitu. Sekejap ya. Adik di bawah, Sekejap. Adik di bawah. Oh. Sekejap kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu. Baik, sebelum tu boleh share. Sementara tunggu kawan-kawan kita join, kita akan mula malam ni lengkapkan intro semalam tak habis lagi. Kita ada 3 intro semalam yang kita nak sebut. Nak bagi tak, dia nak besarkan. Okey. Kita boleh nampak soalan. Okey. Kita nampak. Kena kecilkanlah, tak nampak dia punya komen. Kita tunggu sekejap lagi. Kita 2-3 orang lagi. Tak straight apa? Tak straight. Betul kan? Okay, kita tunggu dalam 2-3 orang lagi. Kita akan sambung malam ni intro dapat kerangka sistem muamalah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita sebut ada 3 semalam. Ada 3 kerangka muamalah mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita akan sambung malam ni yang ketiga. Malam ni kita insyaAllah kita akan sambung yang ketiga malam ni. Betul kan malam? Bagi nampak. Letak di sebelah. Kita akan sambung yang ketiga malam ni. Hukum ataupun implikasi akad jual beli yang tak sah. So, kita akan terus kepada tajuk yang pertama, iaitu jual beli. Makna jual beli. Tajuk yang pertama, makna jual beli. Kita tunggu kawan-kawan kita dulu. InsyaAllah kita akan besok kita akan mula lewat sikit. Tuan-tuan, kita akan mula 9 suku 9 suku. Bagi nampak. Kena ada satu lagi. Kat sini nampak ni. Bawa macam tadi. Dah bawa macam tadi sini. Gitu.
Yang tu ambil kaki dia. Okey, 20 lebih insya-Allah kita lagi kita mula. Kita dah ada 20 lebih. Kita tunggu gedung kawan-kawan kita. Okey. Boleh. Dekat tak? Tak kat sini je. Dia duduk situ duduk dengan Abel. Oh, dia balik. Tak apa tak dia tak. Boleh beli. Beli kan kak? Tak boleh ke? Boleh tu. Tak itulah apa macam tu. Okey. Macam ni apa kita. Punya lagi ya. Okey, kita boleh mula insya-Allah. Dah 26. Kita tunggu kawan kita dah 26 orang. Okey, kita akan mula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kurniaannya kita diberi kelapangan masa, kita diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini sempena kita berada di rumah, sempena mematuhi perintah kawalan peraturan pergerakan. Mudah-mudahan di sebalik COVID-19 ini kita mendapat manfaat yang besar di sebalik sepanjang kita berada di rumah insya-Allah. Sebab itulah kita cuba nak mengisi masa malam kita ini walaupun sekejap. Kita cuba untuk mengisi masa dan kita pilih modul ataupun kitab ataupun nota muamalat secara ringkas untuk kita isi masa malam kita. Mudah-mudahan diberi manfaat yang besar kepada kita. Baik, insya-Allah kita akan sambung tuan-tuan malam ni seperti mana yang kita sebut semalam. Kita akan sambung kerangka ilmu muamalat mazhab al-Imam Syafi'i yang ketiga. Kita sebut semalam ada tiga pendahuluan ilmu muamalah dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Yang pertamanya yang telah kita sebut semalam, yang pertama iaitu hukum mempelajari ilmu muamalah ataupun lebih khusus kepada hukum mempelajari ilmu jual beli. Yang kedua yang kita dah sebut semalam iaitu prinsip asas dalam ataupun prinsip asas dalam akad sistem muamalat mazhab Syafi'i. Kita bagi semalam ada tiga prinsip akad dalam muamalat mazhab kita. Dan kita yang ketiga malam ni kita sambung yang ketiga. Yang ketiga malam ni kita nak sambung iaitu kesan akad jual beli yang tidak sah. Ini juga penting untuk kita tahu. Bahkan tajuk ini ataupun pendahuluan ini penting untuk menimbulkan kesedaran di kalangan kita. Kesedaran apa dia? Kesedaran untuk mencari ilmu muamalah. Kesedaran untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan akad-akad yang kita akan guna dalam sistem muamalah seharian kita. Yang kita nak fokus ni ialah akad jual beli. Sebab setiap hari orang jual beli. Setiap hari kita tidak dapat elak daripada berurus niaga dengan orang lain. Maka tidak dapat tidak, kita mesti belajar, kita mesti cari ilmu berkaitan dengan jual beli. Baik, kesan akad jual beli yang tidak sah ini tajuk yang ketiga yang terakhir dalam pendahuluan sistem muamalah. Apa kesan ataupun implikasi akad jual beli yang tidak sah?
kesan ataupun implikasi akad jual beli yang tidak sah. Ada berapa kesan dia? Ada berapa kesan yang kita biasa sebut sebelum daripada ni? Ada 2 ataupun 3? Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertamanya haram. Yang pertama haram. Sekejap kita tulis. Yang pertamanya kita baca dulu. Yang pertama haram. Hukumnya tiap-tiap akad yang tidak sah. Pertama haram, bukan semata-mata haram tapi berdosa. Haram. Yang pertama haram. Haram berdosa, bukan haram semata-mata haram saja. Haram lagi berdosa. Tiap-tiap akad jual beli yang tidak sah di sisi syarak. Yang kedua, kesan pertama. Yang kedua, akad yang tidak sah menyebabkan harta tidak menjadi milik seseorang. Baik, yang kedua, pertama haram, yang kedua harta yang kita tukarkan tidak menjadi milik. Tidak menjadi milik. Ini kesan kepada jual beli yang tidak sah. Kesan dia, pertama haram. Yang keduanya, barang yang kita tukar, barang yang kita beli, harga yang kita tukarkan, duit. Barang yang ditukarkan, barang ini apabila kita sebut barang, mabit dan saman. Harta ni merujuk kepada duit dan barang, merujuk pada mabit dan saman. Haram. Yang kedua, kesan kedua, harta yang kita tukar tu tidak menjadi milik penjual dan milik pembeli. Kesan dia. Dan kesan yang ketiga, harta tidak menjadi milik. Yang ketiga apa dia? Yang ketiganya, harta tersebut tidak boleh digunakan. Tidak sah digunakan harta yang ditukar dengan cara yang tidak sah. Harta yang ditukar dengan cara yang tidak sah, maka tidak boleh digunakan. Haram digunakan. Iaitu haram menggunakan ataupun tasarruf harta yang bukan milik kita. Kita ulang sekali lagi. Kesan yang ketiga apa dia? Kesan yang ketiga, tidak boleh menggunakan harta yang bukan milik penjual dan pembeli. Bahkan wajib, kalau kita nak detail ada 4, tapi kita combine yang ketiga. Haram, harta tidak menjadi milik. Yang ketiga, tidak boleh guna haram ataupun tidak. Tidak boleh menggunakan harta yang bukan milik, Karena harta tidak menjadi milik penjual dan pembeli. Apabila harta tidak menjadi milik penjual dan pembeli, kesan yang ketiga, dia tidak boleh menggunakan harta yang bukan milik. Tidak boleh menggunakan harta yang bukan milik. Nak makan tak boleh, nak sedekah pada orang lain tak boleh, nak hadiah kepada orang lain tak boleh. Ini kesan besar. Sebab tu kita sebut di awal tadi, tajuk ini, pendahuluan ketiga ini sangat penting untuk membangkitkan kesedaran umat Islam supaya berusaha cari ilmu berkaitan dengan jual beli. Kerana besar. Nak makan, benda yang kita beli itu pastikan sah.
Benda yang kita pinjam pastikan sah. Benda yang kita berhutang pastikan sah. Sebab apa? Sebab kalau benda tu barang, kita nak guna. Kalau benda tu makanan, kita nak makan. Maka yang ketiga, kesan ketiga, kalaulah barang tu akad jual beli yang tidak sah, kesan ketiga, tidak boleh menggunakan harta yang bukan milik. Apa maksud guna ni? Dalam istilah muamalat disebut tasarruf. Ni kalau kita biasa dengar tasarruf, ini istilah tasarruf. Ini istilah muamalat tasarruf. Maksudnya urus. Tidak boleh menggunakan harta yang bukan milik. Tidak boleh nak tasarruf harta yang bukan milik kita. Apa dia maksud guna? Nak guna. Maksud apa guna? Tak boleh nak makan. Kalau makanan, tak boleh nak bagi kepada anak isteri, haram, tak sah. Tak boleh nak hadiah pada orang lain. Tak boleh nak bagi sedekah pada orang lain. Tak boleh nak bagi hebah kepada orang lain. Tu tidak dibenar, syarak tidak benarkan. Oleh kerana dia tak tahu, maka dia makan, maka dia bagi kepada orang lain, dia bagi sedekah kepada orang lain, dia bagi hadiah kepada orang lain, dia bagi hebah kepada anak isteri dia. Kalau makanan, jual beli yang tidak sah. Ini kesan yang besar, implikasi besar terhadap transaksi yang tidak sah di sisi syariat. Sebab tu kita terpaksa ataupun wajib, tidak ada pilihan kepada kita. Minat ke tak minat belajar bab jual beli, wajib belajar. Ada masa ke tak ada masa dalam bab nak belajar bab jual beli, mesti sediakan masa, mesti cari masa sehingga kita boleh belajar bab jual beli. Nak mengelakkan daripada kesan ni, 3 kesan yang besar sekiranya akad jual beli yang tidak sah. 3 kesan yang besar akad jual beli yang tidak sah. Baik, kita ulang sekali lagi sebelum kita bagi contoh. Sebelum kita bagi contoh, kita ulang sekali lagi. 3, kita sebut di sini 3 kesan. Dia ada 4. Sebelum kita ulang, yang keempat, tidak boleh menggunakan tasarruf harta yang bukan milik. Baik, pertama apa tadi? Yang pertama, haram berdosa. Ada dosa. Bukan mata-mata haram saja, dah ada dosa. Semacamlah lebih kurang orang sembahyang tak sah. Sama. Kalau ibadat dia tak sah, ibadat sembahyang dia tak sah, bukan semata-mata tak sah, tetapi haram. Termasuk di dalam mengerjakan ibadat yang fasidah haram. Ini termasuk dalam kaedah tiap-tiap akad yang fasidah, akad yang tak sah, haram. Baik, haram berdosa. Yang kedua, kesan kedua apa? Kesan kedua, harta yang ditukar itu, pertukaran A dengan B, pertukaran penjual dengan pembeli, pertukaran barang dengan duit, pertukaran barang dengan barang, pertukaran harta dengan harta, pertukaran harta dengan duit, tidak sah, maka harta tidak menjadi milik. Barang tidak menjadi milik pembeli, dan duit yang diberikan oleh pembeli itu kepada penjual tidak menjadi milik penjual. Apabila tidak menjadi milik, kesan seterusnya, dia tidak boleh menggunakan harta yang bukan milik. Islam tidak membenarkan menggunakan harta yang bukan milik kita. Walaupun dia beri, tetapi tidak melalui saluran yang sah. Dia tak ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Dia tak ikut terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Kita akan belajar macam mana contoh jual beli yang tidak sah. Kita akan masuk tajuk jual beli. Ini sebagai gambaran awal supaya kita tahu apa kesan di sebalik jual beli yang tidak sah. Yang keempat, apa dia yang kita tak sebut? Yang keempatnya, di dalam kitab yang I'anatul Talibin sebut, kita akan belajar dalam tajuk sirah ataupun ijab qabul. Apabila tidak sah, tidak ada ijab qabul, qaul yang mu'tamad, beramal di atas qaul mu'tamad, kesan dia tidak sah pertukaran tersebut, maka apa kesan dia tidak sah itu? Kesan yang keempatnya, wajib ke atas penjual dan pembeli mengembalikan harta masing-masing. Dah tak sah. Tapi oleh kerana kita tak tahu macam mana nak kembalikan, ni sebab tu kita kena tahu. Baik, yang keempat tadi yang kita tak sebut, iaitu wajib. Kedua-dua ni, pembeli dan penjual wajib mengembalikan harta kepada pihak masing-masing. Penjual balikan harta, kembalikan duit, kembalikan saman kepada
pembeli dan pembeli kembalikan mabik kembalikan barang yang dia beli kepada penjual. Ini yang keempat yang kita tak sebut. Baik, settle ini kesan, 3 kesan ataupun 4 kesan akad jual beli yang tidak sah. Yang last kali kita nak sebut apa ni? Kita nak sebut contoh kesan akad jual beli yang tidak sah. Kesan akad jual beli yang tidak sah. Mana contoh dia? Contoh akad jual beli yang tidak sah, ataupun contoh pertukaran yang tidak sah. Kita bagi 2 contoh. Kita bagi dua contoh. Contoh pertama, boleh padan? Kita padan. Siapa yang tak sempat nak salin nota, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang sempat, boleh bantu, boleh tolong. Nak pahala lebih, dia komen di ruang komen. Dia boleh catat nota di ruang komen. Itu untuk dapat pahala lebih. Kena tomok kepada pahala, kerana kita nak guna pahala. Boleh tak? Contoh, ada 2 contoh. Contoh akad jual beli yang tak sah. Kita bagi 1 contoh akad jual beli, 1 contoh yang bukan jual beli. Contoh pertama, macam mana contoh jual beli yang tidak sah? Contoh jual beli yang tidak sah. Kita ambil contoh yang ada kaitan dengan tajuk yang kita bahas malam, dengan akad tamlik dan akad naqlul ya. Akad naqlul ya. Ni. Akad apa naqlul ya? Naqlul yadi. Macam mana? Akad apa? Perpindahan. Akad naqlul ya. Kena biasa gunalah baru dia ingat. Kuasa mengurus. Akad perpindahan kuasa mengurus. Baik, contoh kita bagi. Jual beli yang tak sah. Jual beli tak sah. Kita bagi contoh, iaitu dia akad jual beli apa? Contoh baja. Baja apa Aisyah? Baja tai ayam. Baja tai apa? Ayam. Tai ayam. Ada jual ke? Ni Aisyah. Baja tai ayam ada jual? Okey. Pertama, dia akad jual beli baja tahi ayam, organik lah kita kata. Asalkan ada najis je. Baik, akad jual beli barang yang tidak sah. Dia tajuk dia barang yang kita akan belajar dalam tajuk rukun yang kedua ataupun ketiga, dia panggil maqudun alaih, barang dan harga. Dia ada syarat, dia ada 5 syarat barang dan harga. Ada 5 syarat. Syarat dia, barang yang sah dijual ni mestilah barang itu suci. Mestilah harga. Tiba-tiba kita jual baju, barang ni najis, maka barang najis dia tidak sah dijual. Tiba-tiba kita jual, kita akad jual beli. Tiba-tiba kita akad jual beli. Saya jual lah baju ni dengan harga RM5. Lalu pembeli kata saya belilah baju ni dengan harga RM5. Maka berlaku ada ijab qabul, berlaku akad jual beli, maka tidak sah. Transaksi itu, pertukaran itu tidak sah di sisi syarak. Apabila tidak sah di sisi syarak, maka kesan dia haram. Yang kedua apa dia? Kesan kedua. Yang pertama haram. Yang kedua, tak sah milik, tak boleh milik. Yang ketiga, tak sah tasarruf, tak boleh dia nak guna kalau barang tu. Yang keempat, wajib dia pulangkan balik. Itu kesan. Contoh yang kedua. Okey, contoh kedua kita ambil rukun yang pertama. Rukun pertama apa dia? Rukun pertama ni mesti ada sirah, ini ijab qabul. Ijab daripada pembeli
dan qabul daripada ijab daripada penjual dan qabul daripada pembeli. Kena ada ijab dan qabul. Qaul yang mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Tiba-tiba dia akad jual beli tetapi tidak ada ijab dan qabul. Kalau ada ijab pihak penjual, tak ada qabul pihak pembeli pun tidak sah. Kerana mesti ada dua-dua. Itu dipanggil aqdun. Kita akan bahas sekejap lagi dalam bab makna jual beli. Kalaulah jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan qabul, hanyalah pertukaran, berlaku pertukaran secara senyap tanpa ada lafaz ijab qabul, maka qaul mu'tamad mazhab Imam Syafi'i tak sah. Qadai sah, tapi kita akan bahas lain kali. Kita nak tengok dalam qaul mu'tamad dulu. Qaul mu'tamad tak sah. Apabila tak sah, barang yang kita tukar itu, perbuatan pertukaran tersebut haram, itu akad yang fasidah. Pertukaran tersebut dipanggil perbuatan tersebut dipanggil perbuatan yang fasidah, haram. Maka barang yang kita beli itu, yang tak sah itu tidak menjadi milik kita. Yang ketiganya, tidak sah kita nak guna, tidak sah kita nak tasarruf. Yang keempatnya, wajib kedua-dua belah pihak mengembalikan. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Wajib mengembalikan masing-masing. Itu dua contoh. Contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ni yang tak menjadi milik. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga apa dia? Kita sebut dalam nota kita ni. Contoh yang ketiga iaitu orang yang mencuri. Orang yang mencuri tidak sah memiliki harta ataupun barang yang dicuri. Kerana apa? Kerana harta yang dicuri tidak sah menjadi milik pencuri. Kita ulang sekali lagi. Contoh ni, kita tulis contoh ni sebab contoh ni penting. Yang kata nak cerita tak sah milik. Tak sah milik. Contoh tak sah milik iaitu harta. Harta yang dicuri. Harta yang dicuri ni dia bukan milik. Tak sah milik dia mana? Tak sah milik. Tak sah milik. Perbuatan mencuri itu haram. Haram. Tak sah milik. Haram guna. Haram tasarruf. Tak boleh tasarruf, tak boleh guna. Haram guna. Haram guna. Yang keempat, wajib dia mengembalikan barang yang dicuri segera. Setiap saat dan masa syarat menekan dia supaya kembalikan barang yang dicuri. Ni kena kejap kita kena faham betul-betul ni mencuri ni. Perbuatan mencuri kena faham. Tahu ni kena faham apa dia makna mencuri. Kenapa Aisyah hafal sekejap lagi makna mencuri. Faham dulu ni. Jadi kita beritahu apa dia mencuri. Ini penting. Jangan buat di sekolah pula. Harta yang dicuri. Kita ulang sekali lagi contoh ni, contoh penting. Dua contoh tadi, okey, settle. Ni contoh ketiga, last, contoh yang last. Contoh yang last, harta yang dicuri. Perbuatan curi apa dia? Kena faham. Sekejap lagi makna mencuri di sisi muamalat. Makna mencuri, kita kena faham apa dia mencuri. Baru kita tahu haram mencuri dan tak sah milik. Dia curi barang dia guna, tak sah milik. Dan haram dia guna. Apabila tak sah milik, haram dia guna. Guna apa? Dia guna sendiri pun haram. Dia nak jual pun tak sah. Dia nak bagi sedekah pun tak sah. Dia nak bagi hibah pun tak sah. Pada kita nak bezakan, kita nak cerita bahawa contoh bukan masuk jual beli. Kenapa kita bagi contoh ketiga? Kita nak suruh nak pastikan bahawa kita faham betul-betul kesan jual beli dengan mencuri sama kesan.
Tu bahaya. Jangan duk nampak mencuri tu haram. Mencuri tu haram. Tapi jual beli tak sah, tak nampak haram. Haram mencuri, ya betul. Tak sah barang yang dicuri, ya betul. Tetapi haram juga akad jual beli yang tak sah. Dan barang yang akad jual beli yang tak sah tidak sah milik. Tu kena faham. Dan ketiganya, haram kita guna. Barang yang tak sah kita jual, barang yang tak sah kita beli, tak sah di sisi syarak, walaupun di sisi kita sah. Di sisi kita kata kita dah bayar duit dah. Dia dah bagi kita bayar duit, dia bagi barang. Jadi isu lagi, dah settle dah. Itu ikut adat kita. Tetapi yang kita nak ikut bukan budaya kita saja, bukan adat kita saja. Tetapi yang menjadi dasar, menjadi asas kita ialah sistem muamalah Islam. Jual beli dalam Islam macam mana? Tu. Jadi sama. Sebab itu kaedah yang kena ingat. Ni kaedah sebelum kita bagi contoh makna mencuri. Kena faham makna mencuri. Jangan supaya kita nak elok, tak nak mencuri. Kita nak elok, jangan apabila kita jual beli, jangan pastikan kita jangan melakukan jual beli yang fasidah kerana haram. Kena elok juga. Elok daripada jual beli yang tak sah, elok daripada mencuri. Sama kesan dia. Sebelum kita bagi makna mencuri, kita bagi kaedah dia. Ada kaedah dia. Ulama buat kaedah. Apa kaedah dia? Yang kita sebut kaedah yang biasa kita sebut tu kaedah umum, kaedah am. Tiap-tiap akad yang fasidah haram, tu kaedah umum. Tiap-tiap akad yang fasidah haram, tu kaedah umum. Kaedah yang lebih khusus dalam bab mabi', dalam bab ma'qudun alaih. Ini tajuk kita buat tajuk Dia nak tulis kaedah. Baik, kaedah dia apa dia? Ni ingat kaedah dia. Kenapa kaedah? Tepuh kamera ni. Al-ma'qudu bi'aqdi fasidin kal maghsubin. Tu kaedah dia. Al-ma'qud. Apa dah Allah dalam video? Al-ma'qudu bi'aqdi fasidin. Al-ma'qudu kal maghsubi. Tak tulis. Bi'aqdi fasidin kal maghsub. Bahagiannya kecil. Kal maghsubin. Kal maghsubin. Kal maghsubin. Bini kaedah. Kita apa? Al-ma'qudu bi'aqdi fasidin kal maghsubin. Dalam bahasa Melayu dia ma'qudun alaih. Apa dia ma'qud? Benda, barang. Ma'qud bi'aqdi fasidin. Tiap-tiap barang, tiap-tiap ma'qud barang ataupun saman. Ma'qudun alaih. Barang dan harga. Tiap-tiap barang yang diakad bi'aqdi fasidin, dengan akad yang tidak sah, kal maghsubin, seperti maghsubin, seperti maghsub, merampas. Tu. Seperti merampas. Seperti pada pihak apa? Pada pihak kesan dia. Itu kenapa kita cerita tadi jual beli dan contoh mencuri. Sebab kita nak bawa kaedah yang penting yang ulama bagi. Ulama kata tiap-tiap akad, tiap-tiap barang yang diakad, tiap-tiap barang akad yang tidak sah, kal maghsubin, seperti merampas. Seperti merampas.
Seperti ni pada pihak mana wajah syabah dia? Pada pihak kesan dia. Pada pihak hukum, hukumnya haram, hukumnya tidak sah milik, hukumnya haram tasarruf, hukumnya wajib mengembalikan balik. Tu tengok barang yang tidak sah. Sebab tu kita contoh tadi, jual beli benda yang tak sah, jual beli yang tidak ada ijab qabul. Tapi makud ni, barang ni dia merujuk kepada benda. Jual beli barang. Syarat makud dan benda yang diakad, barang dan saman. Ini sama dengan maksud merampas. Sama pada pihak mana? Pada pihak hukum. Hukum ada berapa? Hukum ada 4. Hukum haram, hukum tak sah milik, hukum haram tasarruf, dan hukum wajib mengembalikan. 4 hukum. Baik, settle. Kalau kita kena tahu maksud ni merampas, bukan mencuri. Kita kena tahu. Ini yang kita nak sebut supaya kita boleh elok daripada mencuri, kita elok daripada merampas. Maksud dia berapa kali sebut dah. Ulang-ulang kali dah. Apa dia Aisyah? Aisyah tak ada. Berapa kali dah ulang, perlu ni. Kipah ada dah, perlu. Panas kat luar, perlu. Abang kat luar. Abang tutup tau. Sebab ni, apa dia makna? Kakak saya lupa. Aisyah, apa dia makna? Tiap-tiap. Al-maqudu bi'aqdi fasidin kal-maghsubin. Tiap-tiap barang yang diangkat, yang ni tak payah buat harfiah lah. Tak payah terjemah harfiah. Terjemah umum. Terjemahan mafhum. Tiap-tiap barang yang tiap-tiap barang yang tak sah akad dengan akad yang tak sah, akadun fasid. Tiap-tiap barang yang akadnya tidak sah, kal maghsubin, seperti merampas. Sama dengan rampas. Kita beli barang yang tak sah, itu dipanggil akad maqudu bi'aqdi fasidin. Benda yang diakad tak sah, benda tu barang lah, barang ataupun saman, mabik ataupun saman yang kita akad yang tak sah, maka seperti merampas. Maka kita kena tahu, pertama, mencuri. Beza bukan mencuri dengan rampas. Adik tu dia lah. Kena kaki tu. Lalu itu tutup lebay ni pun. Kena. Mananya? Adik duduk depan. Dia pun nak duduk nak ngajar duduk. Perlu main dia. Anak memang lain ni perlu. Jangan pegang. Adik duduk dia. Adik duduk dia. Kaki dia tu. Ni tak payah. Ni tu dah ketik. Baik mencuri, kena faham menurut makna muamalah, menurut istilah syarak, bukan faham menurut orang kita. Orang Melayu kita pun dia ada makna dia juga, curi ni. Adik-adik apa dia suka sangat main ikut video ni. Adik duduk depan adik. Nak mengaji dia weh. Sabar dia. Sabar yang mana baby. Mencuri apa dia? Baik, mencuri gitu. Makna mencuri. Dalam nota kita ada makna mencuri. Apa makna mencuri? Yang kita kata sariqah. Mengambil sesuatu milik orang lain. Mengambil mencuri, mengambil sesuatu milik orang lain pada tempat simpanannya secara sembunyi. Kita ulang sekali lagi. Ini penting, kena tahu makna mencuri. Ini mencuri di sisi syariat kita. Makna mencuri menurut istilah syarak, mengambil sesuatu milik orang lain pada tempat simpanannya. Dia dah simpan dah. Mengambil itu secara sembunyi.
Kata kunci dia, kalau mencuri, ambil harta milik orang lain secara sembunyi. Maknanya tuan dia tak tahu. Itu dia panggil mencuri. Kita ulang sekali lagi. Mencuri ni mengambil harta milik orang lain pada tempat simpanannya. Orang tu dah simpan dah. Dah letak kasut, dah letak atas rak dah. Kasut dah letak tempat dia dah. Kasut dah susun tepi dah. Dah letak tempat simpanan. Ambil tu secara sembunyi. Ambil secara sembunyi. Itu dipanggil mencuri. Dia ambil ni, tuan dia tak tahu. Ambil harta orang lain. Harta tu milik orang lain. Mengambil harta milik orang lain pada tempat simpanannya secara sembunyi. Mana contoh dia? Dia tak minta izin pun. Minta izin tak panggil curi lah. Panggil pinjam. Tak panggil curi, minta izin. Ni tak minta izin. Tuan dia tahu tempat elok dah. Letak selipar tarak. Kemudian kita ambil selipar, guna sekejap saja. Guna sekejap saja. Selipar kawan kita parking elok. Kawan kita susun tepi. Kita keluar-keluar, tengok kawan kita letak tepi elok dah selipar dia. Lalu kita pun sapu. Kita pun bedal 2 minit saja. Bedal 2 minit. Untuk guna buat apa? Guna kita nak pakai, nak pergi tandas sekejap saja. Kita nak pergi ambil barang kita sekejap saja. Kita nak pergi ambil wuduk sekejap saja. Walaupun sekejap, dinamakan curi. Itu mencuri. Apabila nama mencuri, haram perbuatan dia. Haram perbuatan dia dan dia tak boleh guna. Haram perbuatan curi dan haram dia tasarruf. Dia mengguna tu haram. Sepanjang guna 2 minit, haram. Kenapa haram guna? Kerana bukan milik dia. Tetap milik kawan dia. Kerana dia tak minta izin. Walaupun dia kata pinjam sekejap 2 minit saja. Pinjam kena minta. Beritahu kawan minta izin dulu. Boleh tak aku pinjam selipar? Seliparmu ni nak 2 minit saja, nak sekejap saja. Nak sebentar saja. Boleh dia kata. Tu orang panggil pinjam, ada ijab kabul. Tu contoh. Jangan buat perangai lagi tu. Di sekolah ke apa ni. Jangan bedah selipar ban. Haram. Mana boleh? Boleh tak? Minta izin. Minta izin dengan abang. Tak minta izin, mencuri lah. Pinjam sekejap aja selipar 2 minit. Tak boleh. Kena minta izin. Tu dia panggil mencuri. Baik, yang kedua. Apa beza pula yang marsu bin ghasabun? Ghasab mencuri, kita tak bagi makna, kita tulis sendiri mana. Yang kedua, apa? Merampas. Ghasabun, merampas. Merampas ni apa dia? Merampas ni, ghasabun ni menguasai ataupun mengambil sesuatu milik ataupun hak orang lain dengan cara menindas secara terang-terangan. Bahasa mudah kita panggil apa? Dia mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Tu mereka. Kalaulah mencuri, dia mengambil harta milik orang lain secara sembunyi. Kawan dia tak nampak, dia ambil. Dia kata pinjam saja. Kawan dia duduk atas rumah. Tu dia panggil mencuri. Fokus kau ni. Fokus. Ngaji tak fokus mana boleh. Tak payah tanya soalan ni. Tak ada jawab, denda. Merampas. Ringkas dia, merampas ni mengambil harta milik orang lain ataupun hak orang lain secara terang-terangan. Tu ringkas. Tapi kalau detail,
mengambil sesuatu milik ataupun hak orang lain dengan cara menindah secara terang-terangan. Mana apa menindah? Merampah. Menindah macam apa? Maksud dia, tuan dia di depan. Itu dipanggil terang-terangan. Ambil dengan tuan. Tapi dia tak guna kekerasan. Tuan duduk depan. Dia tak guna kekerasan. Kalau guna kekerasan, orang panggil rompok. Ini rampah, bagi faham rampah dulu. Beza sikit je, rampah dengan rompok ni. Rampah, rompok dan curi beza ni, sikit je beza. Kalau curi, ambil tuan tak tahu, sembunyi. Kalau rampah, secara terang-terangan, tapi dia tak menggunakan kekerasan. Kalaulah secara terang-terangan, lagi pula menggunakan kekerasan, maka dipanggil rompok. Tumbuk kawan, baru dapat harta. Nak ambil harta kawan, kena guna kekerasan, kena tumbuk dia, kena lepam dia dulu, kena sepak dia dulu. Tu dipanggil rompok. Tapi kalau tak menggunakan kekerasan, dia menggunakan secara terang-terangan, tuan duduk depan, dia ambil bedak selipar kawan dia, kawan duduk depan, atau kawan duduk pakar, dia rompok, dia rampah dengan kawan, tapi tak secara kekerasan. Mana? Di tangan, barang kawan duduk di tangan, harta duduk di tangan, kita ambil, tak kekerasan pun. Itu dipanggil merampas. Itu dipanggil menindah tu. Dengan makna menindah tu. Harta ni duduk depan kawan, mana? Dipanggil ghasabun, merampas. Mana? Beza di antara mencuri, merampas dengan merompok. Merompok ni dia menggunakan kekerasan. Settle. Baik. Lupa nak pakai jam dah. Berapa dah? Kita tengok berapa dah. Kita dah masuk tajuk jual beli hari ni. 9. Melompat sikit lagi. Baik, settle. Itu settle pendahuluan. Kita bincang malam ni pendahuluan ilmu muamalat yang ketiga, iaitu implikasi hukum ataupun kesan akad jual beli yang tidak sah. Ada 3 akad, ada 3 kesan, 3 hukum, ataupun detail ada 4 kesan ataupun 4 hukum. Itu penting. Dan kita bagi contoh tadi, ada 3 contoh, ada 2 contoh jual beli dan 1 contoh mencuri. Kenapa kita bagi contoh jual beli dan mencuri? Kerana ulama dah sebut kaedah dia, barang yang tidak sah di akad jual beli itu sama hukum dia dengan merampas. Kita jangan mencuri, kita jangan merampas, dan kita juga jangan melakukan jual beli yang tidak sah di sisi syarak. Maka nak elak daripada kita melakukan jual beli yang tidak sah di sisi syarak, maka kita terpaksa kena cari ilmu, kena usaha cari ilmu sehingga kita faham bagaimana cara nak elak transaksi kita daripada transaksi yang fasidah ataupun haram. Baik, settle. Padan. Padan ni. Kita masuk tajuk. InsyaAllah malam ni sikit lagi kita akan masuk tajuk. Padan semua. Baik, settle. Kita akan masuk tajuk malam ni baru kita nak fokus tajuk kita. InsyaAllah besok selebihnya kita santai-santai saja. Santai pun panjang juga. Masuk tajuk pertama, iaitu jual beli. Baik, tajuk jual beli ni kita akan fokus 3 benda. Tajuk jual beli kita akan fokus 3 benda. Pertamanya kita akan faham makna jual beli. Subtopik yang kedua kita akan bincang rukun jual beli, dan subtopik yang ketiga yang kita akan bincang ialah paling penting, iaitu terma dan syarat setiap rukun. Dia panggil syarat sah rukun jual beli. Kita akan bincang kalau sempat ada 5
10, 5, 6, lebih kurang 16 kalau kita sempat. 16 syarat sah rukun jual beli. Kesemua rukun jual beli itu ada 5 rukun. Dia ada 16 syarat menurut kitab Matla'ul Badrain dan kitab idaman penutup. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Matla'ul Badrain ada 16 syarat sah 5 rukun itu. Dan begitu juga sama juga dengan kitab idaman penutup pun ada 16 syarat sah ataupun terma dan syarat setiap rukun jual beli. Barulah sah ataupun barulah dinamakan jual beli. Baik, kita nak malam ni akhir ni, tajuk terakhir kita nak bincang makna jual beli. Makna jual beli ni detail. Makna jual beli detail. Besok insya-Allah kita akan sambung. Besok kita akan sambung makna yang detail. Makna jual beli ni terbahagi kepada dua. Kita mulakan dulu dengan makna jual beli terbahagi kepada dua. Pertamanya makna dari sudut lughah, yang kedua makna jual beli dari sudut istilah. Yang paling penting yang kita nak kena tahu ialah makna dari sudut istilah syarak. Itu paling penting. Setiap apa pun ilmu kita belajar, kita kena faham makna dari sudut istilah syarak, makna dari sudut istilah syarak. Di malam ni kita mulakan dulu dengan makna dari sudut lughah. Tapi ini bukan target kita. Jangan kita makna lughah kita pun beramal dengan lughah. Bukan. Lughah itu dari sudut bahasa Arab saja. Dinamakan jual beli umum. Yang kita nak target ialah makna dari sudut istilah syarak. Jual beli menurut istilah syarak, al-mazhab al-Imam Syafi'i, kita akan sebut ada dua makna jual beli menurut istilah syarak. Yang ringkas dan yang detail. Baik, makna jual beli menurut lughah dia lebih terbuka, lebih umum. Apapun ilmu, kalaulah dari sudut lughah, dia lebih terbuka dan dia lebih umum. Tapi yang lebih khusus, lebih spesifiknya ialah makna dari sudut istilah syarak. Baik, makna dari sudut lughah yang kita kata jual beli. Jual beli ni bahasa Melayu, bahasa Arab dipanggil bai'. Bai'un fi lughatin. Apa dia? Muqabalatun syai'in bi syai'in. Dia umum. Muqabalatun syai'in bi syai'in. Apa dia muqabalatun syai'in bi syai'in? Iaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perbuatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Umum. Asalkan perbuatan tukar menukar barang dengan barang, apapun jenis barang, sama ada barang tu suci ataupun barang tu najis, dipanggil jual beli dari sudut bahasa. Dipanggil jual beli dari sudut bahasa. Kita ulang sekali lagi dari sudut bahasa Arab, muqabalatun syai'in bi syai'in, iaitu perbuatan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Umum. Apa saja pertukaran dinamakan jual beli dari sudut bahasa Arab. Kita tukar makanan dengan makanan, nama jual beli. Tukar makanan dengan duit, nama jual beli. Tukar kereta dengan kereta, nama jual beli. Tukar barang najis dengan duit, nama jual beli. Tukar duit dengan duit, nama jual beli. Umum. Asalkan bentuk pertukaran tu, nama kita tengok perbuatan tu, nama jual beli. Ada lafaz, tidak ada lafaz, tak kira. Kerana umum. Najis ke tak najis, tukar saja, dinama jual beli pada bahasa umum. Tetapi pada syarak lebih detail. Dia lebih khusus, lebih spesifik. Maka pada syarak, insya-Allah kita sambung besok. Pada syarak sambung besok. Sebab apa? Sebab detail. Pada syarak ada dua terjemahan. Ada dua ta'rif. Ada dua definisi. Pada syarak. Yang ringkas dan yang panjang. Dua. Besok insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita nak faham. Apabila kita sebut jual beli di minda kita kena tergambar apa ni. Itu betul-betul kita faham.
Bukan pada lurah, pada syarak. Apabila kita sebut pada syarak ni jual beli ni, kena tergambar dah di minda kita. Tu baru faham betul. Apa dia jual beli? Kita kena faham. Sebab tu kita sebut jual beli, faham jual beli dulu. Kena tahu syarat sah jual beli dulu. Apabila kita clear semua jual beli, kita tahu yang dinamakan jual beli menurut syarat macam mana, barulah akhir sekali kita bincang isu. Jual beli online boleh ke tidak nak dinamakan jual beli? Jual beli dengan mesin boleh ke tidak nak nama jual beli? Parking kereta kita bayar atas nama apa? Boleh ke dan bayar atas nama jual beli? Nak jual apa? Jual beli hak cipta terpelihara, boleh ke tidak nak jual? Hak cipta terpelihara, orang bayar. Nak satu hak cipta ni kena bayar berpuluh ribu. Boleh ke tidak bayar? Dan kalau bertukarnya berlaku pertukaran duit atas nama apa? Maka isu-isu tersebut kita nak apply atas akad apa, mesti kena tahu jual beli. Kalau tak boleh apply, tak boleh berlaku atas akad jual beli, maka ada akad alternatif dalam mazhab kita Syafi'i. Kita akan sebut akad alternatif dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Adik, jaga. Tak lagi dia tempuh, tak lagi. Dia boleh batu. InsyaAllah besok kita akan sambung jual beli ataupun makna jual beli dari sudut syarak. Kita detailkan besok. Ada dua makna. Mudah-mudahan perintah malam ni ada manfaat. Kalau ada soalan, kita jawab besok. Soalan boleh apa nama ni, tinggal di ruang komen. InsyaAllah kita jawab besok. Ada soalan semalam tak silap. Apa soalan semalam? Kulak di dalam tanaman, kulak di dalam tanah. Kulak dalam tanah milik kita. Kulak naik di pokok kayu, kulak naik atas batang kayu, kulak naik atas tanah. Itu barang milik dia ataupun barang ikhtisas, barang hak dia. Maka jawab dia, itu barang milik dia, bukan ikhtisas. Kita bincang semalam beza di antara barang milik kita dan barang ikhtisas kita ataupun barang hak kita. Beza milik kita dan hak kita. Jangan gomoh macam orang kita. Orang Melayu kita dia nak dua-dua. Hak milik saya, hak milik saya. Maka ambil satu sudahlah. Kalau hak lah, kalau milik. Kalau hak tu penkhususan untuk barang yang tidak sah milik. Najis orang tak panggil milik, orang panggil hak. Ikan dalam telaga bukan milik, orang panggil ikhtisas bagi saya, itu hak saya. Ikan dalam bendang kita, ikan itu hak saya. Ikan dalam kolam kita, ikan dalam sungai itu kebetulan tanah kita, nama dia itu ikan hak saya. Ikan tu hak saya. Pokok-pokok kayu yang ada dalam tanah saya ni, itu pokok kayu milik saya. Sebab tu tak boleh kutip pucuk kayu dalam tanah orang. Ni orang kapun dia main bedal dia main gomong. Kutip pucuk kayu milik tanah orang. Itu bukan ikhtisas milik dia. Ikhtisas pun haram baik. Kalau ikhtisas pun haram baik, apatah lagi milik dia. Kena minta izin. Pak Haji, Tok Bilal, saya nak kutip pucuk kayu dalam tanah Tok Bilal, boleh? Tok Bilal kata boleh. Dia bagi izin, kutip lah. Masuk kutip pucuk serah, kutip pucuk matayan, kutip pucuk miding, kutip pucuk paku, kutip pucuk apa-apa. Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah soalan lain kita akan jawab besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh.